Baik pelajar, jom kita masuk kepada subtopik baru pada hari ini, iaitu 9.2 sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Seperti biasa, kita baca standard pembelajaran dulu. Pada akhir pembelajaran hari ini, kita dapat mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segitiga. Seterusnya, mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri. Okay, maksud di sini, selepas kita dah kenal pasti sifat-sifat geometri bagi beberapa jenis segitiga yang diberi dalam buku teks awak ni Okey, so lepas tu apabila kita diberi satu segitiga, kita dah pandai nak kelaskan segitiga itu. Okay, sama ada segitiga itu adalah segitiga sama sisi ke, ataupun segitiga itu adalah segitiga bersudut cakah ke. Okey, so untuk kenal sifat-sifat geometri ni penting sebab nanti boleh tolong kita untuk menjawab soalan. Okey, jom kita tengok sama-sama apakah sifat segitiga. Okey, sebenarnya segitiga boleh dikelaskan mengikut dua sifat. Okey, iaitu mengikut sifat sisi dengan mengikut sifat sudut. Mari kita tengok yang pertama dulu. Segitiga yang dikelaskan mengikut sifat sisi. Okey, di sini ada 3 jenis segitiga, iaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan segitiga tak sama kaki. Jom kita tengok satu persatu. Kita tengok segitiga sama sisi dulu. Okay, untuk segitiga sama sisi, dia ada 3 paksi simetri. Apakah paksi simetri? Apakah maksud paksi simetri? Korang dah belajar waktu sekolah rendah. Okay, nampak kan ada garisan yang putus-putus dalam gambar rajah ni kan? Okay, so garisan putus-putus itulah adalah paksi simetri. So, paksi simetri ni sebenarnya adalah garisan lipatan. Garis yang lipat. Kalau kita lipat, contoh kita tengok garis yang ini dulu. Kalau kita lipat segitiga ini mengikut garis yang diberi di sini, melipat kepada 2. So, kita akan dapat tindihkan bucu yang di sebelah kanan ni dengan bucu yang di sebelah kiri ni. Mereka akan bertindih dengan tepat. Okay, maksudnya paksi simetri ini dia akan membahagikan segitiga ini kepada 2 bahagian yang sama. So bahagian ini dengan bahagian sini sama. Okay, so itu kita namakan sebagai paksi simetri pelajar. Saya harap korang masih ingat Okay, so untuk segitiga sama sisi, dia ada 3 paksi simetri. Lepas tu kita baca di sini. Semua sisi adalah sama panjang. Kita tengok di sini. Semua sisi ni sama panjang. Ini dengan ini. Katakan kalau ini 3 cm, so semua sisi dia adalah 3 cm. Okey, lepas tu semua sudut pedalaman ialah 60 darjah. Semua sudut pedalaman adalah 60 darjah. Maksudnya setiap bucu sudutnya adalah 60 darjah. 60 darjah. 60 darjah. Semua ni 60 darjah. Okey, so ini sifat geometri bagi segitiga sama sisi. Okey, seterusnya kita tengok segitiga sama kaki pula. Untuk segitiga sama kaki, dia hanya ada satu paksi simetri sahaja. Maksudnya, apabila kita melipat mengikut paksi simetri ini, kiri dengan kanan akan bertindih dengan tepat. Dan kiri kanan adalah dibahagi sama rata. Kalau kita cuba lipat di sini, kita tak akan dapat kita tak akan dapat 2 bahagian yang sama rata. Sebab ini segitiga sama kaki. So apa maksud segitiga sama kaki? Apa sifat geometri dia? Jom kita tengok sama-sama. 2 daripada sisinya sama panjang. 2 sisi sama panjang. Ada segitiga ada 3 sisi kan? So antara 3 sisi tu ada 2 sisi yang sama panjang. Seperti yang dalam gambar ni lah. So 2 sisi ni sama panjang. Boleh ya? Lepas tu 2 sudut tapak adalah sama. So pada sisi yang sama panjang tu, sudut yang ditapak ni akan sama. Kalau sudut ini 30 darjah, sini pun 30 darjah. Itu maksudnya. So 2 sudut tapak sama. Boleh ya? Seterusnya, kita tengok segitiga yang ketiga, iaitu segitiga tak sama kaki. Untuk segitiga tak sama kaki, dia tak ada paksi simetri. Sebab tak kisah macam mana awak lipat pun, awak tak akan dapat 2 bahagian yang sama. Itulah sebab segitiga tak sama kaki, dia tak ada paksi simetri ya. Lepas tu kita baca sifat geometri dia. Semua sisinya
tidak sama panjang. Kita tengok. Kita boleh nampak di sini kan? Ini dia buat satu je garis. Lepas tu ini buat 2 garis, ini buat 3 garis. Maksudnya semua ini tak sama panjang. Okey. So semua sudut pedalaman adalah tidak sama. Semua sudut pedalaman tidak sama. Okey, so maksudnya di setiap bucu ni sudutnya lain-lain. Dia takkan sama. Semua sudut di sini tak sama. Okey, boleh So itu sifat geometri dia. Okay, so ini adalah segitiga dikelaskan mengikut sifat sisi. Kenapa ini saya terpadam? Okey. Untuk yang segitiga dikelaskan mengikut sifat sudut pula. Kita tengok ada 3 jenis juga. Okey, iaitu segitiga bersudut tirus, segitiga bersudut cakar dan segitiga bersudut tegak. Okey, jom kita baca sifat geometri bagi ketiga-tiga jenis segitiga ni. Okay, yang pertama, kita tengok yang segitiga bersudut tirus dulu. Okay, semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Apakah maksud sudut tirus? Sudut tirus semua adalah kurang daripada... Kejap. Saya guna simbol tu lah sebab kita dah belajar kan. Okey, kurang daripada 90 darjah. Itu kita akan namakan sebagai sudut tirus. Sudut tirus tu maksudnya sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, boleh So, kalau untuk segitiga bersudut cakar pula, kita tengok yang kedua pula. Okey, kalau untuk segitiga bersudut cakar, apakah sifat geometri dia? Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakar. So, untuk segitiga kita tahu kan ada tiga bucu. So, antara tiga bucu tu, salah satu bucu itu adalah sudut cakar. Yang inilah. Okey, apakah maksud sudut cakar? Semua dah lupa lah tu. Sudut cakar tu maksudnya sudut yang di antara 90 hingga 180. Itu adalah sudut cakar, pelajar. Boleh Okey, untuk segitiga yang terakhir, iaitu segitiga bersudut tegak. Ini yang paling senang. Okey, satu daripada sudut dalam segitiga ialah 90 darjah. Nampak tak? Ini sudut tegak. Okey. So, senang je untuk segitiga bersudut tegak. Boleh pelajar? So, untuk segitiga sebenarnya kita boleh dikelaskan mengikut sifat sisi dengan sifat sudut. Okey. So, untuk sifat sisi ada 3 jenis segitiga dan untuk yang dikelaskan mengikut sifat sudut pun ada 3 jenis segitiga. Okey? Boleh So, dengan itu saya rasa korang dah boleh cuba menjawab latih diri 9.2a pada muka surat 207 dalam buku teks. Okey, so kalau nampak yang ini, awak dah tahu dah, ini boleh dikelaskan dengan sifat sisi. Ini ada sudut, so boleh dikelaskan mengikut sifat sudut. Okey, so untuk soalan A dengan D, macam mana ni? Dia tak bagi tahu pun sisi ni sama panjang ke tidak. Okey, tetapi kalau awak tengok macam ni, awak dah tahu sisi tu sama panjang tak semua? Tak sama panjang kan, so awak dah boleh namakan mengikut sifat sisi. Ataupun awak juga boleh kelaskan dia mengikut sifat sudut. Okey, awak boleh pilih mana-mana. Okay, untuk soalan A dengan D awak boleh pilih sama ada awak nak kelaskan segitiga ni melalui sifat sisi ataupun sifat sudut. Okay, depends pada awak. Untuk soalan B dengan soalan C, obviously, soalan B memang dikelaskan ikut sifat sisi dan soalan C memang dikelaskan mengikut sifat sudut. Okey, boleh So, untuk soalan ni senang je 9.2a. Okay, saya harap semua dapat jawab betul